Next, kita tengok soalan seterusnya. Diagram 9.3 shows the laser beam trapped in a spurt of water. Okay. So, explain how the phenomena occurs. So, kalau tengok dalam soalan ni, fenomena ini ialah total internal reflection. So, untuk total internal reflection, ada dua syarat. Bagaimana, apa syarat dia yang pertama? Okay, so syarat dia yang pertama ialah dia ataupun the ray ataupun the wave must be travel from denser to less dense. So dia mesti from denser to less dense. Okay. Yang kedua, syarat dia ialah nilai I mesti melebihi daripada critical angle-nya. Barulah total internal reflection itu boleh berlaku. Okey, jadi kalau tengok dalam soalan ni, dia tanya explain how the phenomena occur. So kita tahu fenomenanya ialah total internal reflection. Jadi point yang pertama you kena tulis ialah apa? So kalau tengok ni, laser pointer ni, laser beam ini, dia masuk dalam air. Okey, so pembiasan sepatutnya berlaku dalam dua medium. Satu ialah di dalam air, satu lagi dalam udara. Jadi cahaya itu datang daripada air. So dia dah mematuhi syarat yang pertama, iaitu you kena tulislah laser travel from denser to less dense. Ni medium. Okay, iaitu air ke udara. Atau you boleh kata laser beam travel from water to air. Pun you boleh kata macam tu Okey, kemudian nak tulis apa point number 2. Okey. Kemudian you kena sebutlah incident angle I greater than incident angle I greater than critical angle. Okay, so I greater than C. Okay, so point number 3, total internal reflection occurs. Okay, so point yang terakhir, ya Allah, sekejap, selalu sangat dia hang ni. Sekejap, saya tukar dia punya line pakai saya punya hotspot lah. Susah lah. Sekejap mana hotspot saya? Okay, sekejap. Keluar dulu. Pakai hotspot. Okay. Okay. Alright, settle. Okay, kita tengok tadi. Sekejap, padam. Awak tak boleh padam ni, ya Allah. Sekejap Okay. So tadi point number 4 yang tertinggal tu. Okay, so point number 4, apa you boleh tulis? Okay.
Okey, tadi kita dah kata total internal reflection occurs. Jadi kita akan jelaskan apa yang berlaku dalam dalam air itu. So you akan katakan bahawa laser beam tadi reflected. Okey. Internally in water. So kita nak menunjukkan bahawa dia tidak terbias keluar. Sebaliknya dia hanya memantul di dalam air. So laser beam reflected internally in water. Okay. Alright. So tengok soalan seterusnya. Okay, soalan diagram 9.4 shows a student use simple mirror periscope to see an object behind a wall. Okay. So yang ini dia pakai plane mirror untuk periscope. Okay. So now soalan dia tanya, okay, you are required to modify the simple mirror periscope into a prism binocular that can produce a clearer image. So modification yang kena buat ialah you kena tukar daripada pakai periskop, dia tukar menjadi binocular. So binocular ni tahu kan teropong tu, yang kita pakai untuk tengok objek jauh. So okay, first kali kena tahulah binocular tu apa. Okay, saya lukiskan sikit macam mana rupa binocular. Saya pun tak kasi lukis ni. Okay, saya lukiskan. Ini ialah kanta mata dia. Okay. Right. Kemudian dia bahagian bawah ni. Okay, ni kanta objek. Okay, so ini ialah, so mata kat sini So ni mata. So ini ialah objek. Okay, jadi untuk binocular, dia punya kanta, dia pakai kanta yang 60 degrees tau. So maksudnya dia akan masuk, okay, susunan dia jadi saya tengok susunan dia betul tak. So dia masuk dari sini, dia pantul. Okay, terbalik ni. Sekejap. Dia macam ni. Okay, kemudian dia menghadap macam ni. Right. So cahaya tu akan masuk dari dalam ni. Okay, daripada objek. Dia akan pergi ke sini. Okay. So dia akan pantul balik. Okay, total internal reflection. So dia akan masuk kepada prisma yang kedua. So dia pantul balik. Okay, dan dia keluar ke mata. Ini mata awak. So ni objek. So macam tu. Okay, so susunan prisma dia macam tu. So prisma yang kita pakai ialah prisma 60 degrees So maknanya kalau kita lukiskan kedudukan dia dekat dalam di dalam binocular ni, dia akan susun macam ni juga dekat dalam. So saya lukis segitiga satu kat sini, segitiga satu kat sini. Okay, yang ni pun samalah. Saya boleh buat satu kat sini. Okay, satu lagi di sini. Okay, so maksudnya dia masuk. Allah, lari pula. Elok sangat lah tu padam. Okay, so dia masuk dari sini, pergi sini, masuk kat sini, dan dia keluar ke mata. Macam tu. Kan? Samalah. Okay, so you boleh lukis benda ni. You boleh lukis kemasukan ni. Dekat dalam prisma ni you boleh lukis. Okay, so yang ini pun sama lah. So dia masuk dari sini, pantul balik. Apa yang saya lukis ni? Sorry. Sini, masuk sini, keluar sini kan. Pantul balik,
akan dia keluar macam ni. Macam tu. Lebih kurang lah. Okay. Yang saya dah lukis ni, gambar yang besar tadi tu saya dah lukiskan kan. Okay, so ni objek So you lukis dulu benda ni. Okay, kemudian okay, ni saya padam dulu. Okay, format untuk menjawab kertas 2 soalan modification, ingat kena buat jadual. So markah dia ialah 10. Okay, jadual. Apa yang kena ada? Karakteristik. Karakteristik. Okay, kemudian explanation. Okay, so apa kita nak tulis? Karakteristik yang pertama, sebab dia ada 5 poin So karakteristik yang pertama ialah kita pakai prisma. Tadi dalam periskop dia tulis mirror kan. So you kena pakai prisma. So mungkin you boleh tulis, kita pakai berapa tadi dalam gambar ni? Ada 4 kan. So you tulis itu for prism. Okay, so kenapa kita perlu gunakan prism? Reason kita guna prism ialah sebab apa? Kita nak produce apa? Ini fenomena apa yang you nampak ni? Ini fenomena apa? Dia pantul masuk dalam prism, dia keluar balik, pantulan yang sama keluar balik. Itu apa tu? Untuk produce apa? So itu ialah to produce total internal reflection. So reason ialah produce total internal reflection. Okay, so dapat dah markah yang kedua. Okay, so kemudian yang kedua. Okay, prism tu bentuk apa you pakai? Prisma tu you bentuk apa yang pakai? Kita ada right prism, iaitu sudut 90 darjah. Okay, kemudian kita ada okay, yang bentuk ni. Okay, sudut berapa ni? Kalau sini, berapa? Total dalam segitiga 180 kan? Jadi ni type of prism dia, you pakai prism apa? So kita pakai 60 degrees angle prism. Okay, so fungsi dia sama kita nak produce total internal reflection. Boleh tulis reason yang sama, tak ada masalah. Dengan syarat you tulis balik. Jangan tak tulis balik, you tulis seperti di atas. Tu memang salah lah. Okay, so produce total internal reflection. So dapat 4 markah. So kita kurang lagi 6 markah. Okay, so point yang ketiga. Okay, point yang ketiga kita tengok pula. Okay, kalau you tengok gambar prisma ni, gambar binocular ni, okay, yang depan ini ialah eyepiece atau kacamata, betul? Okay, yang belakang ini ialah objective lens, betul? So dia ada 2 kan? So ada 2, satu eyepiece, satu objective lens. Okay, konsep binocular ni dia sama macam teleskop. Cuma teleskop dia lagi powerful. Dia boleh tengok objek seperti bintang, bulan dan sebagainya. Cuma binocular ni dia hanya boleh tengok objek yang jauh tapi tak jauh sangat. Faham tak? Tapi konsep dia sama. Jadi you kena tahu focal length untuk eyepiece dan focal length untuk objective lens. Dulu saya dah ajar pasal teleskop, ingat lagi tak? Okay, untuk teleskop saya pernah ajar dulu, dia bermula dengan huruf T. Kan? So teleskop. Ni saya contoh sikit lah. Okay, ni bentuk teleskop. Okay, so kita nak tengok bintang. Kan? So ini kanta mata kat sini. So ini ialah kanta objek. Betul? Jadi teleskop, jarak antara dua kanta tu ialah L. L itu T bermula dengan huruf T, maknanya tepat. So L sama dengan FO tambah FE. So untuk objective lens ni ialah FO. Untuk eyepiece ialah FE. Okay, so you tengok FO ini melihat objek yang sangat jauh, maka FO dia adalah tinggi. So bila FO tinggi, power dia adalah rendah. Manakala FE, bila FO dah tinggi, FE akan rendah, so power dia akan jadi tinggi. Senang je nak ingat. Teleskop. Kalau mikroskop, M. More maknanya jarak antara kanta mata dengan kanta objek tu mesti melebihi daripada hasil tambah FO tambah FE. Okay? So kat sini untuk poin yang ketiga kita nak isi apa? Kita boleh letakkan focal
length untuk objective lens dan focal point untuk eyepiece. Dan selain daripada itu, you boleh juga gunakan power. Power pun baik juga kalau kita gunakan. So kita dah tahu kalau FO FO-nya tinggi, maka power dia kena rendah. So point ketiga, you boleh gunakan power. So you letak situ low power of objective lens. So kenapa kita gunakan low power? Sebab kita nak lihat objek yang jauh. So reasonnya ialah to detect further object. Okay. Kemudian point number 4. Okay. Kita pakai pula power untuk eyepiece. So eyepiece ni kalau you tengok, dia pakai power dia tinggi. So kita tulis itu high power of eye lens. Okay. So tujuan dia ialah kita nak produce bigger image. Okay, baik. So point number 5. Okay, kalau you tengok antara objective lens dengan eyepiece, mana satu diameter lebih besar? Diameter objective lens besar. Kenapa? So tulis itu. Bigger diameter So bigger diameter of objective lens. Kejap. Diameter of objective lens. Okay. So reason kenapa kita pakai diameternya besar. So allow more light to enter. Okay. So itulah jawapan dia. So dapat 5 point. Kali dengan 2, you dapat 10 markah. Okay. So itu adalah untuk soalan nombor 9. So kita akan go kepada soalan nombor 10. Okay. So itu sahaja.